Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwatul mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah dan senantiasa mengingati pesan Allah. Janganlah kamu mati melainkan kamu di dalam keadaan menyerah diri kepada Allah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kita sebagai umat dengan agama yang dipilih oleh Allah. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu menjadi saksi kepada sekalian manusia. Peranan sepatutnya umat Islam ialah menjadi umat yang membimbing dan menentukan perjalanan alam ini. Ustaziyatul alam, yang menentukan dan membimbing perjalanan manusia di alam ini. Namun hasil daripada kelemahan kita, empire Islam yang besar, sejarah umat Islam yang gilang gemilang, akhirnya jatuh dan menjadilah kita satu umat yang lemah. Saban hari kita mendengar berita umat Islam hanyalah sebagai mangsa, viktim kepada persekitaran dan keadaan. Di mana saja ada umat Islam, di situ ada berita penindasan ke atas mereka. Yang hanya mampu kita lakukan ialah kita mengadakan rungutan kita ataupun menyatakan bantahan kita tanpa kita mampu untuk menentukan perjalanan di dalam kehidupan di alam ini. Pun begitu, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sirah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan atau mentakdirkan baginda sallallahu alaihi wasallam melalui berbagai-bagai peringkat. Peringkat yang ditindas di Mekah dan juga peringkat menjadi penguasa di Madinah. Hari ini banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku. Kita umat Islam hanya menjadi penonton dan mengharapkan sesuatu yang baik daripada kejadian-kejadian yang ada. Kita tahu dunia panas memperkatakan tentang peperangan antara Rusia dan Ukraine. Ada pihak yang berpihak kepada Rusia dan ada pihak yang menyokong Ukraine. Dan orang tertanya-tanya, apakah natijahnya daripada peperangan ini? Apakah akan mencetuskan peperangan dunia ketiga? Ataupun dalam ramalan-ramalan yang dikeluarkan oleh berbagai pihak, dunia bukan sahaja akan mengalami krisis peperangan, tetapi juga krisis kemarau dan seumpamanya yang mungkin mengancam kehidupan manusia. Apakah pendirian kita sebagai umat Islam yang tidak menjadi penentu kepada perjalanan alam ini? Ada beberapa hal yang patut kita sebutkan. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi berada di peringkat Mekah, berlaku peperangan bagi dua kuasa besar,
iaitulah Rom dan Parsi. Rom ialah empire besar yang beragama Kristian, dan Parsi adalah empire besar yang beragama Majusi. Kristian, walaupun ia bukan Islam, ia dekat kepada orang Islam. Mereka terdiri di kalangan Ahlul Kitab. Majusi, mereka agama yang jauh dibandingkan apa yang menjadi inti kandungan ajaran Islam. Di dalam Al-Quran, jika kita membacanya, kita mendapati adanya surah Ar-Rum, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang ghulibatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalibihim sayaghlibun fi bid'is sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Ghulibatir Rum, ditewaskan Rum, fi adnal ard, pada bumi yang paling rendah, wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, mereka selepas ditewaskan akan kembali menang. Fi bid'is sinin, dalam beberapa tahun, antara 3 pada 9 tahun. Lillahil amru min qablu wa min ba'd, bagi Allah itu urusan sebelum dan selepas. Wa yawma idzin yafrahul mu'minun, pada hari Rum menang, orang mukminun akan bergembira. Binasrillah, dengan pertolongan Allah. Yansuru man yasha, dia menolong sesiapa yang dikehendaki. Mengapa orang Islam gembira dengan Rom mengalahkan Parsi? Sedangkan akhirnya apabila umat Islam menjadi kerajaan, dan pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, tentera Islam menumbangkan Rom. Kerana walaupun Islam tidak sama dengan Kristian, sekurang-kurangnya Rom tidak seteruk Parsi. Di dalam percaturan politik dunia, umat Islam perlu mengambil pendirian mereka. Walaupun mereka gagal menentukan hala tuju, tetapi sekurang-kurangnya tahu di pihak mana untuk mereka tentukan pendirian mereka di dalam percaturan yang berlaku di peringkat antarabangsa, dalam banyak keadaan memangsakan golongan yang lemah, termasuklah orang Islam. Demikianlah krisis Ukraine dan Rusia. Orang Islam kenalah berhati-hati melihat perkembangan ini. Siapakah yang lebih baik jika ia berkuasa dibandingkan yang pihak yang lain, walaupun kedua-duanya bukanlah daripada pihak Islam. Kemudian, apabila kita membaca Al-Quran, kita baru saja melalui bulan Ramadan. Di dalam Al-Quran ada surah Yusuf. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ahsanul qasas. Sebaik-baik kisah di dalam Al-Quran ialah kisah dalam surah Yusuf. Satu surah daripada awal sehingga akhir Allah menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Di dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam ada beberapa iktibar kita, khususnya terhadap ramalan masa depan kegusaran manusia. Kita tidak tahu sejauh mana benar ataupun tidak apa yang diperkatakan tentang hari ini, tentang masa depan ekonomi manusia di dunia ini, tentang ramalan kekurangan makanan dan seumpamanya, yang menjadi perbincangan di berbagai-bagai pihak. Tetapi surah Yusuf, apabila raja di Mesir mempunyai mimpi yang pelik, dan mimpi itu ditafsirkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam, yang mana Allah telah mengajarnya ta'wil al-ahadith, keupayaan menafsir mimpi. Raja Mesir menyatakan, wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin siman ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'u sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Wa qala al-malik, raja berkata, inni ara, aku melihat, sab'a baqaratin siman, 7 ekor lembu yang gemuk, ya'kuluhunna sab'un ijaf, telah memakan lembu yang gemuk itu
7 ekor lembu yang kurus. Wasab'a sumbulatin, dan 7 tangkai khudrin yang hijau, wa ukhra yabisat, dan 7 lagi merupakan tangkai yang kering. Dia tak tahu mimpi apa yang dia mimpi ini. Al-Quran menceritakan Nabi Yusuf alaihi salam tidak menafsirkan terus mimpi itu, tetapi memberikan penyelesaian kepada ramalan ataupun andaian yang mungkin berlaku di sebalik mimpi itu. Kata Nabi Yusuf alaihi salam, tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Tazra'una sab'a sinina da'aba, kamu terus menerus menanam pokok, menanam tanaman, sab'a sinin, 7 tahun, da'aba, berterusan, bersungguh-sungguh. Fama hasadtum, apa yang kamu tuai, fadharu fi sumbulihi, kamu biarkan di tangkainya, illa qalilan mimma ta'kulun, melainkan sedikit yang kamu akan makan. Yakni 7 tahun bekerja kuat, makan juga jangan banyak, berhati-hati di dalam mengambil hasil untuk kamu menyimpannya. Yang kamu simpan pula kekal di tangkainya. Ini apa yang Nabi Yusuf alaihi salam minta kepada raja itu lakukan. Kerana apa Nabi Yusuf alaihi salam meminta hal yang seperti itu? Kerana kemudian baru Nabi Yusuf alaihi salam memberitahu, kerana selepas itu akan datang 7 tahun kemarau. Summa ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidad, kemudian akan datang selepas itu 7 tahun kemarau. Ya'kulna ma qaddamtum lahun illa qalilan ma tuhsinun, yang mana kamu 7 tahun itu akan memakan semua hasil yang mana kamu tuai, yang mana kamu simpan, yang mana kamu usahakan. Melainkan kata Nabi Yusuf, walaupun 7 tahun yang kemarau yang akan datang itu, selepas 7 tahun kamu bekerja kuat, sebahagiannya kamu simpan, jangan makan habis walaupun mana musim kemarau. Kata ahli ekonomi, tujuan Nabi Yusuf supaya jangan dimakan semua, bakinya supaya ada hasil untuk dibuat benih, untuk ditanam selepas daripada itu. Walaupun kemarau hanya 7 tahun, tetapi selepas daripada itu kata Nabi Yusuf, summa ya'ti min ba'di dhalika 'amun fihi yughathun nas, kemudian akan datang selepas daripada itu tahun yang mana hujan melimpah kepada manusia, wa fihi ya'sirun, padanya juga mereka akan memerah hasil buah-buahan mereka. Apabila orang perah buah-buahan, tanda tanah subur, buah banyak, bukan saja cukup untuk makan, cukup juga untuk dibuat berbagai-bagai yang lain, dibuat perahan-perahan yang lain, kerana hasilnya banyak. Nabi Yusuf alaihi salam menyebut hal ini supaya ramalan yang ada itu, kata Nabi Yusuf, kamu akan menghadapi 7 tahun ini. 7 tahun yang kamu akan hadapi yang kemarau, kamu dahului ia dengan 7 tahun bekerja sungguh. Pada 7 tahun bersungguh bekerja, jangan kamu makan semua hasilnya, berhati-hati dan berjimat. Pada 7 tahun kemarau, kamu makan semua hasil kamu tinggal sedikit, kerana akan datang tahun kelapangan. Pada tahun kelapangan itu, kamu gunakan baki itu untuk kembali menyuburkan tanah. Bukan kita ingin menceritakan tentang apa yang Nabi Yusuf alaihi salam sebut, tetapi nak menceritakan Quran mengajar kita secara tidak langsung. Jika menghadapi ancaman kemarau dan seumpamanya kesusahan masa depan, hendaklah kamu mempunyai perancangan yang terbaik. Bukan saja perancangan untuk menghasilkan bahan makanan yang cukup apabila menghadapi kerana ataupun krisis, tetapi juga cara berjimat cermat dan juga cara apabila menghadapi proses selepas daripada krisis itu tamat. Besarnya Al-Quran. Kita bukan ingin menceritakan itu secara detail, tetapi kita di perlis ini,
Ketika dunia mungkin memperkatakan tentang takut krisis makanan dan seumpamanya, jika kita lihat tuan-tuan yang ada di dalam masjid ini dan rakyat Perlis keseluruhannya, kita mempunyai tanah. Tapi duka cita ramai orang yang kadang-kala dia susah, mau makan pun terpaksa meminta pertolongan daripada orang lain. Bukan kita menghina kedudukannya, tetapi hal kehidupannya. Tapi jika kita pergi ke rumahnya, tanah yang masih luas tidak dia tanam walaupun sayur-sayuran yang boleh dia makan. Dia terpaksa membeli sayur yang sebahagian itu datang daripada luar Perlis. Padahal jika dia tanam di keliling rumahnya, dia sudah dapat menjimatkan 5, 6 ringgit, 10 ringgit wangnya setiap hari. Tanahnya boleh dia tanam dengan banyak tanaman-tanaman di sekelilingnya. Orang yang duduk di rumah flat dapat tanam tanaman kadang-kala untuk makan keluarganya. Orang yang duduk rumah di atas tanah bagi rakyat negeri Perlis umpamanya, kadang-kala memohon bantuan untuk membeli sayur-sayuran, padahal boleh ia tanam di tepi rumahnya. Ini adalah masalah. Bukan soal ramalan memperkatakan apa yang kita baca di media sosial, tetapi bagaimanakah sikap kita harian sebagai umat Islam di dalam menghadapi kehidupan. Belum memperkatakan tentang siadatul ummah, kepimpinan umat, gagal untuk kita memimpin diri kita sendiri dalam sebahagian keadaan. Majlis Agama Islam dan adat istiadat Perlis, alhamdulillah dengan limpah kurniaan Allah, memberikan bantuan yang banyak kepada rakyat negeri Perlis ini. Kita pergi rumah ke rumah, alhamdulillah sebahagiannya baik, tapi kita tak boleh nafikan sebahagian rumah-rumah itu yang mengadu kesusahan, kekurangan makanan dan beras untuk dibeli, padahal di keliling rumahnya masih ada tanah untuk dia tanam dengan tanam-tanaman. Malas, enggan berusaha, duduk saja, tidak merancang masa depan, ialah perangai ataupun sikap yang perlu kita ubah. Ia tidak secocok dan sejajar dengan Al-Quran yang kita angkat dan kita baca saban hari, terutama pada bulan Ramadan yang lepas. Marilah sama-sama, bukan saja kita memperkatakan tentang krisis dalam dunia ini, kita juga memperkatakan tentang krisis kita dalam kehidupan umat Islam, di dalam kehidupan kita seharian, supaya kita menjadi umat yang berusaha. Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Bersiap sedialah kamu menghadapi mereka apa yang kamu mampu daripada kekuatan, daripada kuda-kuda yang bertambat, yang mana kamu gerunkan dengannya musuh Allah dan musuh kamu. Hari ini mungkin bukan kuda yang bertambat, tapi yang penting moral daripada ayat itu, apa yang menggerunkan musuh Allah dan musuh kamu, daripada senjata yang menggerunkan. Jika umat Islam bukan saja gagal untuk menggerunkan musuh, tapi gagal untuk menjadikan dirinya hidup sebagai manusia yang berdikari, kita tidak akan menjadi umat seperti mana yang disifatkan oleh Allah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Yang demikian itu kami jadikan kamu umat pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu menjadi saksi kepada sekalian umat yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
Fa ya ayyuhal ikhwatul mu'minun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita semua bertakwa kepada Allah. Saya berpesan pada diri saya sendiri dan kepada tuan-tuan sekalian untuk kita bertakwa kepada Allah dan berbekallah sebaik-baik bekalan ialah takwa. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innaka antadhara warasataka aghniya khairun min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas. Kamu jika engkau meninggal nanti, kamu tinggalkan keluarga kamu dalam keadaan ada kekayaan kaya, lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta kepada orang lain. Nabi suruh kalau boleh kita ni sebelum mati tinggal harta untuk keluarga kita. Jangan tinggal hutang, tinggal harta. Nabi kata kamu tinggalkan tadhara warasataka aghniya khairun min an tadharahum alah. Kamu tinggalkan keluarga kamu dalam keadaan kaya, lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin. Nabi pesan pada sahabat yang nak wasiat semua harta dia nak bagi pada jalan Allah. Nabi kita tinggal sebahagian untuk keluarga kamu. Sebahagian kita mungkin jika tidak dengan rezeki Allah, tapi jika kita mampu, bukan saja mampu berwasiat untuk kebajikan, tapi terlebih dahulu meninggalkan untuk keluarga kita. Sebahagian orang bukan saja tidak boleh berwasiat untuk hartanya kepada kebajikan, bahkan tidak mampu meninggalkan hartanya untuk kaum keluarganya. Marilah kita berusaha dalam hal ini. Dengan apa yang ada kurang-kurangnya, apabila kita balik pada Allah, ya Allah, aku telah buat yang terbaik, meninggalkan keluargaku dalam keadaan mendapat harta yang halal daripada apa yang telah aku kerjakan. Jika kita meminta-minta dan kita mewarisi anak-anak kita meminta-minta, kita tidak menunaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sama-samalah kita berusaha menjadi umat yang mempunyai maruah diri dan mempunyai harga diri dan berdiri untuk kehidupan dunia ini dan berbakti menjadi hamba yang saleh untuk pulang ke akhirat nanti. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin, sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikanlah hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu dan kepada pemimpin kami, terutama Raja Pemerintah Negeri Perlis Tunku Said Sirajuddin Ibnu Almarhum Tunku Said Putra Jamalul Lail dan Raja Muda Perlis Tunku Said Faizuddin Putra Ibnu Tunku Said Sirajuddin Jamalul Lail serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang Engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksananya pemerintahan yang adil
lagi diredai olehmu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu. Engkau indahkanlah akhlak kami, Engkau perbaiki pergaulan antara kami, Engkau peliharalah kami daripada penyakit lemah, malas, berpemikiran dangkal dan buruk budi pekerti. Ya Rahman, Ya Wadud, Engkau baikilah keluarga kami, anak isteri kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami, dan seluruh mereka yang kami kasihi. Engkau jadikanlah kami umat yang mempunyai ketinggian budi, mempunyai nilai akhlak, mempunyai minda yang unggul dalam menguruskan kehidupan ini dan menjadi teladan yang baik kepada manusia yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.